7 golongan yang Nabi SAW sebut di padang mahsyar nanti. Semua orang dalam keadaan takut, semua orang dalam keadaan Allahumma salli ala, dalam keadaan tak terurus. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dalam keadaan huru-hara ni. Waktu bila? Waktu di padang mahsyar ni. Waktu tu 7 golongan ni, sampai waktu tu jumpa mak, jumpa ayah, jumpa adik, jumpa anak, jumpa isteri, jumpa sahabat, jumpa tok-tok guru. Waktu tu nafsi masing-masing. Tak ada siapa yang boleh bagi pertolongan, melainkan Nabi kata orang yang dapat naungan Allah, pertolongan daripada Allah, 7 golongan yang Nabi SAW sebut. Yang pertama dia al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ada 2 sebab mengapa seseorang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, ada 2 sebab seorang tu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia, musannif sebut, kerana dia mengenali Allah. Yang pertama dia kerana dia kenal Allah. Dan takut ini dinamakan khauf al-arifin. Semakin sempurna pengenalannya terhadap Allah, akan semakin bertambah takutnya kepada Allah. Allah menyatakan ulama' lah yang paling takut kepada Allah. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama'. Inna Allah azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang, yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan ada warnanya. Sebenarnya menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Dalam hadis Nabi SAW, ada hamba yang paling mengenali Allah. Lalu baginda Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah. Inni la'amalukum billah wa ashaddukum lahu khasyah, atau kama qala Nabi SAW. Aku adalah orang yang paling mengenali Allah di kalangan kamu, dan akulah yang paling takut kepada Allah. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada ayat Quran cerita innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling kenal Allah adalah di kalangan alim ulama. Dan Nabi SAW sebut ad-dunya mal'unun wa mal'unun illa zikrullah aw alimin aw muta'allim. Orang dunia ni semua dilaknat kecuali 3 golongan, kata Nabi SAW, iaitu orang yang sentiasa ingat Allah, sentiasa zikrullah, sentiasa sebut nama Allah, sama ada sebutan di mulut ataupun di dalam hati, iaitu sentiasa syukur nikmat Allah. Kita ni banyak kufur nikmat Allah. Tu kata Nabi dekat Ibnu Mas'ud, kalau ada 4 perkara ni akan terhimpun segala kebaikan dalam diri kamu di dunia dan di akhirat. Yang pertama dia, orang yang sentiasa sebut nama Allah, orang yang sentiasa zikrullah. Kita ni ghalib dia lupa Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal sungguh Allah. Tu kita ni kalau susah, lebih mudah kita minta tolong kat majikan kita, minta tolong kat manusia lebih mudah daripada kita minta tolong kat Allah. Ghalib dia, kita tak ingat Allah, termasuk saya yang bercakap. Ni nak himpun segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi kata kat Ibnu Mas'ud 4 perkara. Anak-anak boleh tulis. Yang pertama dia zikrullah, orang yang zikir pada Allah. Yang kedua dia hati yang sentiasa syukur pada Allah.
Kita ni banyak kufur nikmat Allah. Mula bangun tidur sampai tidur balik. Kalau nak hitung nikmat Allah, Allah Ta'ala kata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nescaya kamu takkan nak boleh balas. Banyak mana yang kamu dusta nikmat Allah, Allah Ta'ala tanya. Banyak sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ni mai malam ni nak kenal Allah, nak syukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah yang paling besar. Kita boleh istiqamah dalam perjuangan Islam. Dan alhamdulillah, syukur kita kali ini kita perintah lagi boleh. Masya Allah. Saya paling suka sekali kalau boleh nak buat kenduri tiap hari. Dan tiap hari makan kenduri lah ni dia boleh. Tak tahulah tempat tuan-tuan esok kot kan. Tapi belah perang besar tu boleh kata tiap hari. Bukan yang berhormat buat kenduri pun, tapi ahli-ahli ni buat kenduri. Daging bakar, ayam bakar, sotong bakar, pada esok laksa pula buat kenduri seronok. Sebab apa? Sebab lah ni lebih getil lagi apabila kita menang. Nak melaksanakan kemenangan ni lebih payah daripada belum menang. Tu yang takut tu. Orang tanya, ustaz depan ni boleh baca kunut dah kan? Boleh baca kunut dah lah. Lah ni boleh baca kunut dah sembahyang subuh kan. Duk mula tanya dah baca bismillah. Dan kita yang berhormat masuk dekat sekolah-sekolah menengah asrama, baca zikir, doa dah boleh dah. Makna habaq tu seronok ni. Tinggal dia nak isi kemenangan ni, jangan buat mudah. Bukan mudah nak isi kemenangan ni. Nabi sendiri sebut innakum mansurun wa musibun. Kemenangan ni adalah satu musibah yang besar. Kalau tak isi 5 tahun lagi orang tukar. Ni kuasa rakyat yang Allah Ta'ala bagi, kita pilih. Dan kita harap Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk mereka terus mensyukuri dengan mereka laksanakan hukum Allah, mendaulatkan hukum Allah, meninggikan kalimah Allah. Ni penting ni. Saya sebut sikit lah. Sebab tanda syukur dia Allah Ta'ala bagi kat kita kemenangan. Dan kita ambil kemenangan ni dengan istighfar, dengan tasbih, puji Allah. Dan kita laksana tanggungjawab yang mana Allah Ta'ala bagi kemenangan ni dengan kita syukur. Ibarat dia macam orang yang bagi tombiam kat kita lah. Orang bagi tombiam, kita pun diruk depan dia. Dia tengok, Allah bagus dia kawan ni. Dia kata alhamdulillah sedap. Kita puji dia pula. Kita kata terima kasih dia pula. Orang yang bagi suka tak? Suka. Kita masuk dalam makan dengan anak budak kita, lagi dia suka. Tapi kalau dia bagi kita tombiam, perumpamaan lah. Dia bagi kita tombiam, kita ambil, kita tauk depan dia. Macam mana perasaan dia? Tu tanda syukur. Kita mensyukuri nikmat zahir, 7 panca indera kita, tangan, telinga, mulut, Allahumma salli, perut, kaki, semua. Untuk apa dia? Untuk kembali syukur pada Allah, untuk sentiasa syukur pada Allah. Hati ni biar sentiasa syukur pada Allah. Dan diri, kata Nabi kat Ibnu Mas'ud, yang ketiga dia, kamu kena rasa apabila kamu ditimpa musibah dekat zahir badan kamu, dekat jasad kamu, kamu sabar menghadapi musibah. Ni nikmat ni. Nabi Ayyub alaihissalam kena musibah sakit lebih daripada 70 tahun. Habis anak mati habis depan mata dia. Harta-harta terbakar habis. Tapi apa dia sebut? Sampai isteri tinggal dia. Disebut Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dia minta rahmat Allah. Dia tak minta lega. Kita ni kalau sakit cepat-cepat minta lega kan. Dok, Nabi Ayyub ni dia kata wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur. Ingat cerita Nabi Ayyub alaihissalam. Apabila Allah Ta'ala bagi mudarat, musibah, sakit kat dia, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dia kata, Allah, engkau maha pengasihani ya Allah, engkau maha penyayang. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Hang bagi aku sakit, hang sayang kat aku. Wa anta arhamur rahimin. Baca doa ni, sebut tanda kita syukur. Allah Ta'ala musibah kat kita, sakit, susah, miskin, Allahumma salli ala sayyidina, apa saja ujian dalam hidup ni, apabila dalam ujian nampak rahmat Allah, kita akan sabar. Kita akan sabar hadapi.
Dan waktu kita sabak tu, ni doa ni, kata Ustaz Syarhan, tak silap saya, waktu saya balik daripada masjid, saya pergi semayang dekat Masjid Jitra, surah Al-Anbiya, tak silap saya surah Al-Anbiya ayat yang berapa tengok? 78. Cuba tengok Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat yang berapa. Baca ayat ni, pegang dada, baca 3 kali, lepas tu tiup, buang, lepas nafas tu buang segala penyakit, niat segala penyakit Allah Ta'ala sembuh. Ayat berapa? Surah Al-Anbiya 78. Nampak tak? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Betul tak? 78 ke 72 tu, antara tu lah. Saya pun tak apa nak ingat ayat detail berapa. Boleh tengok. 83. Tulis 83 surah Al-Anbiya juzuk 17. Baca 3 kali, pegang dada, tarik nafas, lepas nafas tu niat, ya Allah sembuhkan segala penyakit. Untuk santau sihir cukup mau, saka pun cukup mau. Ni Ustaz Syarhan sebut dekat Masjid Jitra. 3 perkara. Yang keempat dia, kata Nabi dekat Ibnu Mas'ud, kalau siapa ada 4 ni, dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terhimpun segala kebaikan di dunia dan di akhirat, iaitu isteri yang salihah ataupun suami yang salihah, yang tidak mencerita keburukan, hal-hal tentang hal rumah tangga. Isteri jaga aib suami. Kita ni tidur berdengkak contohlah, tidur sampai mak mentua pun kata sampai dengar bilik sebelah, tidur tu, tapi isteri jaga aib kita. Doa malam tu abang letih, buat alasan, makna jaga aib suami, jaga harta benda suami. Kalaulah isteri macam ni, bahagia tak kita? Bahagia. Tapi kalau isteri yang kuat, orang kata meletiak, kuat popek, kan? Lepas tu tak cukup popek lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh bagi nasihat pula. Kita letih. Macam tu juga suami. Isteri boleh nasihat suami, suami boleh nasihat isteri, maka bahagia kita, terhimpun kebahagiaan. Maka kenallah Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi sebut dekat Ibnu Mas'ud, kalau ada 4 perkara ni, terhimpun segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nak tak kebaikan di dunia dan di akhirat? Usaha 4 perkara ni, insya-Allah. Yang kedua dia, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang merasa takut pada Allah, kata musannif, kerana dosanya kepada Allah. Al-khauf, rasa takut yang pertama dia kenal Allah. Dia nak buat apa-apa, dia fikir ada dosa ada pahala. Lepas tu yang kedua dia rasa kalau dia silap buat dosa, Allah Ta'ala marah dia. Ni Allah SWT, ni sifat khauf, iaitu sifat apa? Takhalli. Sifat takhalli ni kena kosongkan dalam hati kita, dalam diri kita. Sifat-sifat yang mana takut ni, kata Nabi SAW, satu hari Nabi ziarah Zubair bin Awam. Ziarah Zubair ni, Zubair dalam keadaan sakit. Apabila sakit, Zubair ni, Nabi mai tanya Zubair, macam mana keadaan kamu? Dia kata, ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, aku terhimpun 2 perkara dalam diri aku. Yang pertama dia, aku takut Allah Ta'ala marah aku, Allah Ta'ala tak ampun dosa aku, Allah Ta'ala tak terima amalan aku, Allah Ta'ala tak mau tengok aku di akhirat. Aku takut nak bertemu dia. Tapi Rasulullah, yang kedua dia, aku masih lagi al-khauf al-raja, aku masih mengharap pada Allah, Allah Ta'ala terima amalan aku, Allah Ta'ala ampun dosa aku, Allah Ta'ala sanggup, Allah Ta'ala mau tengok aku di akhirat. Nabi kata dekat Zubair, kalau ada 2 perkara ni, khauf dan raja, terhimpun 2 perkara ni dalam satu keadaan, Allah Ta'ala akan lebihkan dekat kamu ar-raja, pengharapan. Yang ni sifat apa dia? Sifat tahalli. Apabila kita buang sifat takhalli, akan masuk tahalli pada hiaskan apa dia? Raja, harap ke Allah. Waktu tu harapan Allah lebih daripada takut pada Allah. Allah Ta'ala akan isi dalam diri dia. Tuan-tuan, nak mati tuan-tuan, nak mati ni, dalam kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti sebut, nak mati ni, hal keadaan orang nak mati ni, takut nak masuk alam lain. Takut. Dia nampak nyawa ni, waktu tu sakarat,
Nampak, dia nampak. Waktu tu dia nampak syurga, neraka. Allah Ta'ala buka hijab dia. Dia dalam keadaan takut. Orang beriman ni takut. Apabila dia takut, Allah Ta'ala campak dalam hati dia ar-raja, harap. Dan harapan dia sikit mendahului yang takut dia banyak. Nah, abang kata apa dia tuan-tuan? Kita ni kena masukkan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kena masukkan dalam diri kita ni takut dan harap seimbang. Takut pun takut, harap pun harap. Nabi kata kat Zubair, waktu tu Allah Ta'ala akan campak dekat pengharapan, kan? Iaitu harap rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan, ni sifat yang kedua dia, orang yang rasa takut pada Allah, orang yang kerana dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut disebabkan dosa seorang itu kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adil, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuh, wa rajulun zakarallah qaliyan fafadat 'ainah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungkan di bawah bayangan arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di padang mahsyar nanti. Semua orang dalam keadaan takut, semua orang dalam keadaan Allahumma salli ala, dalam keadaan tak terurus. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dalam keadaan huru-hara ni. Waktu bila? Waktu di padang mahsyar ni. Waktu tu 7 golongan ni, sampai waktu tu jumpa mak, jumpa ayah, jumpa adik, jumpa anak, jumpa isteri, jumpa sahabat, jumpa tok-tok guru. Waktu tu nafsi masing-masing. Tak ada siapa yang boleh bagi pertolongan melainkan Nabi kata orang yang dapat naungan Allah, pertolongan daripada Allah, 7 golongan yang Nabi SAW sebut. Yang pertama dia al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni payah nak jumpa. Kita pun di kalangan pemimpin juga. Macam mana kita pimpin isteri kita, macam mana kita pimpin anak-anak kita, di kalangan keluarga kita, masyarakat lagi jauh lebih besar. Tu pemimpin Allah tak, Nabi letak yang pertama dia al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua dia Allahumma salli ala sayyidina, pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala tak sebut orang tua, Allah Ta'ala sebut warajulun, pemuda. Pemuda ni ghalib dia kalau zaman lah ni dengan keadaan lah ni, malam ni FIFA World Cup kan. Jadi masa lah ni orang anak muda suka tengok bola ni. Tak tahu lah, payah jumpa anak muda tak suka. Tanya anak murid saya pun semua minat bola kan, tak suka dengan permainan. Jadi orang muda ni kalau boleh warajulun wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda nasyab ni pemuda-pemudi yang mana boleh sibuk dalam buat ibadat, bangun tengah malam boleh sembahyang 2 rakaat. Hebat. Nak tengok bola kan? Nak tengok bola. Contoh dia Portugal lawan dengan Ghana apa ni kan, 3-2 kan. Tak tengok. Orang kira orang muda pun ada yang baik lagi kan. Macam saya ni tak apa nak baik kan. Tengok bola minat, tapi tak tinggal 2 rakaat kan. Maknanya Masya Allah, kalau boleh tengok jemaah lagi bagus. Waktu tengok jemaah ni boleh sebut, boleh nasihat sama kan.
Payah orang kalau gol takbir dah payah. Terkejut orang. Dah nampak dia takkan keluar Allahu Akbar. Dia akan keluar gol. Kalau Arab buat orang panggil apa? Ulasan dahsyat. Masya-Allah, tabarakallah. Yallah. Kita dengar pun semangat. Cara dia tu macam doa. Kita nak amin pun tak. Cara Arab macam tu buat ulasan dia. Tuan-tuan tengok kat YouTube. Semangat sungguh dia ulas. Masya-Allah, tabarakallah. Ni nak apa kata wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang sibuk beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Saya sebut dah tuan-tuan, macam mana nak timbul kasih sayang ni? Banyak bagi hadiah. Bagi hadiah tambah cinta, tahabu. Bagi hadiah bukan perlu besar apa hadiah. Kita pergi ziarah kawan, beli pisang serikat bagi kawan, Allah seronok. Dia akan hantar kita sampai depan pintu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat tengok. Tapi kalau tuan-tuan pergi rumah nak ziarah, tak ada apa pun, dia hantar dekat tempat kita minum, dia kata selamat. Hantar itu lah. Tak ada timbul kasih dan sayang. Tapi kalau timbul kasih sayang ni, kita beri hadiah. Bahkan kita nak balik, dia bungkus kita hadiah nak bagi kita. Sayang kita, dia hantar sampai kita. Anak habaq kata ni pemuda, orang dua orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Berkasih sayang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat dia, lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang bangsawan lagi jelita. Orang perempuan mai goda seorang lelaki, dia boleh sebut inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ni orang yang mana kita ni iman ni jangan mengaku iman. Kita ni mungkin duduk tahap level bawah macam mana orang Arabi. Orang Arabi ni orang Arab Badui, hulu-hulu kampung mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku beriman dengan Allah. Rasulullah kata, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hang baru Islam, hang bukan beriman lagi. Islam ni hok yang bawah sekali. Naik sikit baru beriman, naik sikit naik muttaqin, naik sikit lagi auliaullah salihin, naik lagi al-anbiya wal mursalin, yang paling tinggi. Maqam kita ni nak pi ke muttaqin ni boleh sebut inni akhafullah. Bukan maqam kita. Tapi boleh usaha tak? Boleh usaha. Macam Pak Sumit dia sebelum dia jadi maqam tajrid, dia duduk maqam awam, dia naik bukit, duduk suluk dekat bukit dulu. Duduk suluk selama 40 tahun. Suluk, turun bukit, terus Allah Ta'ala angkat dia maqam tajrid. Maqam yang Allah Ta'ala sampai lah ni, sampai dia wafat, orang duk sebut waliullah. Bukan dia minta orang, suruh orang panggil dia waliullah, tapi orang mai dia boleh tahu apa adalah hati perut hang nak apa. Dia kata kalau orang mai tanya hal dunia, aku ni taik, dia kata. Tu tamsilan dia. Hak yang mai tu lalat, nak mai tanya hal dunia. Tapi kalau mai tanya hal akhirat, minta nasihat, minta amalan, aku ni madu. Depa orang yang mai tu lebah. Tu dia Pak Sumit ni banyak kiah. Ada kawan saya pergi ziarah tengah hari panas lik-lik. Saya cerita tak sini? Tak tahu. Saya pun tak ingat lah, banyak tempat. Kawan saya pergi panas-panas lik-lik ni. Pak Su ni dia duduk dalam kes selimut tengah hari. Dia tak pakai baju, tapi tak ada peluh. Yang kita ni mai peluh bercerau ni. Panas dah tak buka kipas pula. Duk tunggu bila Pak Sumi nak buka kipas. Kita cakap lah hati je. Pak Su kata, buka kipas tu, buka kipas. Dia tahu betul tu. Lepas tu buka kipas pula orang kata penuh hitam, daki lah kan, kotak. Angin tak rasa. Pak Sumi kata, kau kipas sama, angin tak ada. Dia kata. Dia kata pergi kat maksud belakang, ambil kain basuh, lap kipas. Dia bagi kerja. Dia pun panjat, dah lah peluh, basah baju bercerau. Panjat pula, lap kipas sampai mengelik. Pak Su kata buka kipas. Dia buka, angin baru rasa. Pak Su kata kipas tu macam hati kita. Hati kita, kalau hati kita kotak, boleh bagi manfaat kat orang. Boleh sebut inni akhafullah, takut pada Allah. Tak boleh. Tapi kalau hati kita bersih, suci, iman kita yazid wa yanqus, bertambah sampai naik maqam muttaqin, bertakwa pada Allah. Sampai naik maqam auliaullah salihin,
Maqam wali-wali Allah. Macam mana Pak Su mujahadah? Mujahadah, kita ni kena mujahadah. Berjihad dalam nak kawal nafsu kita. Nak bagi nafsu kita ikut Allah, bukan ikut mentuhankan nafsu kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hampa tak tengok ke banyak orang yang ikut nafsu dia daripada ikut Allah? Dia mempertuhankan nafsu dia. Allahu Akbar. Ni yang boleh sebut inni akhafullah, takut pada Allah. Kita ni alhamdulillah tak ada orang perempuan main goda lagi, main tunjuk paha kita kan, duduk sorang-sorang. Nak sebut ini akhafullah ke nak terjun atas dia? Macam tu lah. Sebab duduk dalam bilik gelap pula, bahaya. Tu fitnah, tak boleh duduk dua orang. Walaupun mengajak orang perempuan, walaupun mengajak budak, tak boleh. Alim macam mana pun, kalau hang mengajak orang perempuan, hang kena ada penghadang dia, ataupun hang kena ada orang luar, ada orang lain, orang yang ketiga, orang keempat. Kalau seorang sama seorang tak boleh. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Na'udzubillah min zalik. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh, bahkan kalau berzina. Na'udzubillah min zalik. Yang tu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima dia, Allah SWT, lelaki yang bersedekah tidak diketahui dengan kirinya apa yang diinfak dan tangan kanannya. Terlangkau kot. Yang keempat, yang kelima. Yang pertama dia imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dua orang lelaki saling kasih sayang kerana Allah. Yang keempat, bertemu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lelaki yang diajak seorang perempuan bangsawan jelita, lalu dia berkata inni akhafullah, takut pada Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia infak dan tangan kanannya. Maknanya orang yang sedekah rahsia sedekah ni, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kita ni suka orang tahu ke suka orang tak tahu? Oleh dia, kita ni manusia ni, kalau dia ikut nafsu, dia nak orang tahu dia sedekah, bagi sedekah. Tambah-tambah lagi jumlah yang besar. Lagi kalau boleh buat mau cek yang besar, tunjuk ke orang ni aku bagi sedekah. Na'udzubillah min zalik. Payah ni kata ikhlas ni. Tapi ulama sebut juga, ulama syarah, ulama kata sedekah secara rahsia adalah pemadam dosa kita yang tak nampak. Dosa yang kita buat tak perasan. Sedekah secara sir, dosa yang Allah Ta'ala ampun dosa kita yang cara nampak. Sedekah yang kita buat cara orang nampak, tu sedekah yang Allah Ta'ala ampun, yang kita tahu dan orang nampak. Tapi sedekah rahsia ni, hak yang kita tak tahu dan orang tak nampak. Oleh dia, kita ni, dosa kita ni banyak dia yang terang ke yang tersembunyi. Masing-masing jawab diri sendirilah. Nak apa kata, oleh dia dosa ni sentiasa ada dalam diri kita. Dan yang keenam, sebab apa ditulis dalam ni sab'atun, 7 sepatutnya. Ni disebut 6 saja. Mungkin yang bertemu dengan berpisah tu, saya tak pasti. Dalam hadis ni sepatutnya 7 dah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasha fi ibadati rabbih, pemuda yang sentiasa sibuk diri dengan taat. Wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, tertinggal dalam terjemahan tak ada. Mu'allaqun fil masajid, orang yang hati dia sentiasa paut dengan masjid. Hak ni yang betul dia nombor 3. Pemuda yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Ni orang macam mana ni? Ni orang yang tunggu orang nak semayang. Kalau orang yang mas lepas semayang, dia tak terikat hati dia kat masjid. Tapi kita kena tarbiyah, kena oleh dia tunggu semayang. Saya ingat almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia pesan kat driver dia pesan kat anak murid dia nak berhenti tak mana-mana sebelum 10 minit sebelum semayang. Tu hebat, pemimpin yang hebat. Mu'allaqun fil masajid, hati ni sentiasa berpaut dengan masjid. Nak balik, nak mai masjid pula, ingat macam tu. Balik, nak mai masjid pula. Orang macam ni mati dia apa? Mati syahid. Sentiasa terikat dengan masjid. Ni yang ketiga. Yang keempat dia, Allahumma salli ala
Wa rajulani tahabba fillah ijtima'. Ni dua lelaki, dua bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Wa rajulun talbat, pemuda yang kelima, pemuda yang digoda oleh perempuan yang cantik, dia sebut inni akhafullah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu yang keenam. Yang ketujuh dia Nabi sebut wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang lelaki yang mengingati Allah dalam khulwahnya sehingga mengalir air matanya. Ni yang ketujuh. Cukup tujuh kan? Cukup tujuh. Orang ni Nabi sebut yang terakhir sekali. Orang yang zikir pada Allah keluar air mata. Macam tuan-tuan zikir sebut selawat dekat Nabi SAW, keluar air mata seorang-seorang. Sebab apa? Sebab rindu dekat Nabi. Oleh dia Nabi yang rindu kat kita. Tu yang kita boleh sebut selawat dekat Nabi SAW. Duduk seorang-seorang selawat, zikir, keluar air mata. Oleh dia kita ingat Allah ke? Allah ingat kita. Oleh dia fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kat aku ingat kat hang. Hak tu hakikat yang Allah Taala zahirkan makna. Tapi ulama kata kalau Allah tak ingat kat kita dulu, nescaya kita tak ingat kat dia. Hakikat dia Allah yang ingat kat kita dulu, baru kita ingat kat dia. Macam tu juga kita ingat kat Nabi, boleh selawat kat Nabi sebab Nabi ingat kat kita, baru kita boleh selawat kat Nabi SAW. Para pejuang dan duat syarat dengan rasa takut kepada Allah akan meningkatkan daya juang dan keikhlasan kepada Allah. Ni orang yang Nabi sebut yang pertama dia al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maknanya orang berjuang dulu. Lah kali baru Nabi sebut wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat 'ainah. Orang pemuda yang menangis apabila dia berkhalwah sebut nama Allah, keluar air mata. Lah kali hak yang dapat naungan. Kita ni tak tahu 7 naungan ni yang mana kita duduk. Tapi kita kena usaha ambil yang mana yang kita boleh letak dalam perjuangan Islam ni untuk menegakkan Islam, berjuang untuk lantik pemimpin yang adil, angkat di kalangan orang yang soleh, orang yang bertakwa. Sebab Nabi sebut kalau nak tengok masyarakat satu-satu tempat tu, tengok rakyat dia. Kalau rakyat cerminan pemimpin cerminan rakyat. Kalau pemimpin takut pada Allah, rakyat semua takut pada Allah. Tapi kalau pemimpin tak takut pada Allah, rakyat pun tak takut pada Allah. Yang Nabi SAW sebut sinfan idza salahat salahan nas wa idza fasadat fasadan nas ala wa hiya ulama wal umara, atau kama qala Nabi SAW. Dua orang ni, kalau dua orang ni baik, maka baiklah seluruh rakyat. Tapi kalau dua orang ni tak baik, maka tak baiklah seluruh rakyat seluruhnya. Siapa dia? Pemimpin dan ulama. Al-umara wal ulama, kata Nabi SAW. Tu kita nak pemimpin yang ulama, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang nak dengar nasihat daripada di kalangan ulama. Ni Nabi SAW dalam para pejuang dan duat yang syarat dengan rasa takut kepada Allah akan meningkat daya juangnya dan keikhlasannya kepada Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Allah Ta'ala sebut nabi-nabi yang telah lalu. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya, dan mereka pula tidak takut kepada siapa pun melainkan kepada Allah. Tu maqam Nabi ni, dia duduk Nabi, dia dapat wahyu untuk dia saja. Tapi Rasul dapat, Nabi dan Rasul, dia dapat wahyu untuk dia dan untuk umat, sampai pada umat. Maknanya Allahumma salli ala, maqam paling tinggi iaitu wal mursalin, para rasul-rasul. Depa ni tak takut melainkan takut pada Allah, takut langgar perintah Allah, dan mereka tidak takut kepada siapa melainkan Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Allahu Akbar. Hamba yang mengenali Allah dengan pandangan ma'rifah tidak pernah membezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Orang yang takut pada Allah ni dengan pandangan ma'rifah, kenal Allah, dengan pandangan dia kenal Allah, dia tak beza dosa besar dan dosa kecil.
Tu yang Nabi SAW sebut tu. Bukan ulama sebut. Ulama sebut pada al-muqarrabin ni beza dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, dia beza dengan orang yang tak dekat dengan Allah. Beza dia apa dia? Orang yang muqarrabin ni dosa besar dikira dosa kecil dikira dosa besar. Dosa besar dikira Allah Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala turun darjat dia daripada wali, turun daripada orang awam. Tu orang yang muqarrabin. Kita ni bukan muqarrabin, kita tu orang awam. Orang awam ni dosa kecil kata dosa kecil, dosa besar kata dosa besar. Tu pun dia duk buat dosa, dia mengekalkan dosa kecil. Na'udzubillah min zalik. Dosa kecil je pun Ustaz, dosa kecil dia pun kalau dia kekal buat dosa kecil betul Ustaz, dia akan jadi dosa besar. Tu yang Nabi SAW sebut ni, al-mu'min sarrat hasanatuh wa sa'at sayyi'atuh. Orang mukmin ni kalau dia buat jahat, cepat-cepat dia rasa gelisah, takut. Tapi kalau dia buat baik, dia rasa tenang, bahagia. Tuan-tuan cek diri tuan-tuan. Tuan-tuan ni orang mukmin ke? Duk makam orang mukmin ke? Rasa kalau lambat sembahyang rasa gelisah. Tu betul itu. Tapi kalau rasa lambat sembahyang, alas, relax kan. Wajib muwasak, panjang lagi tempoh masa dia. Kalau mayang Isya tu kita boleh lambat. Afdal mazhab Syafi'i ni hujung-hujung kan. Pandai jawab kalau nak menjawab kan. Tapi tak nak buat, lah kali tinggal sembahyang. Nauzubillah min zalik. Ni yang takut ni. Allahu akbar. Hamba yang mengenali Allah dengan pandangan makrifah tidak pernah membezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Kerana bagi mereka dosa itu besar atau kecil bukan penting bagi mereka, tetapi suluhan hati mereka ialah kepada siapa ia berdosa, lalu mereka akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu kecil pada pandangan manusia awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la kabiratun ma'al istighfar wala saghirah al-israr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada ada dosa yang besar dengan istighfar dan tiada dosa yang kecil jika diulang-ulangi. Wala saghirah al-israr. Tak ada dosa kecil kalau dosa yang diulang-ulang. Dosa besar, tiada dosa besar dengan istighfar. Dosa besar ni bukan dengan istighfar je. Dosa besar ni kena sembahyang taubat sekali. Sebab dia buat dosa besar. Dosa ni ada dua. Satu dosa dengan Allah, satu dosa dengan makhluk. Dosa makhluk kita berhutang dengan makhluk. Dosa dengan Allah lebih mudah kita bertaubat. Tapi kalau dosa dengan makhluk, kita kena minta maaf kat dia. Kita minta ampun kat Allah, minta maaf kat dia. Tu kata besar rupanya. Dosa ni jangan nampak dosa kecil. Nabi sebut la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan tengok benda tu kecil, melainkan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa besar tuan-tuan? Tu dosa dengan Allah. Kita buat dengan siapa? Kita buat dengan Allah. Kita buat dengan makhluk dua kali ganda lagi. Nauzubillah min zalik. Nak habaq kata kita hutang dengan makhluk ni. Jangan tuan-tuan. Hutang dengan Allah pun kita harap rahmat dia. Kalau hutang dengan makhluk, masuk kubur, Nabi tak sembahyang orang yang berhutang. Tuan-tuan, tu berhutang mati, orang pergi berjuang sekalipun sampai orang bagi jaminan untuk orang ni, sahabat ni, kami jamin ya Rasulullah. Saya Abdul Rahman bin Auf selalu jamin, ya Rasulullah aku jamin dia. Esok tu Rasulullah tanya lagi, hang bayar dah hutang? Dia kata Allah lupa Rasulullah. Esok Rasulullah tanya lagi, hang bayar dah hutang? Bayar dah semalam ya Rasulullah. Baru Rasulullah kata lega, sejuk orang dalam kubur, sejuk dalam kubur. Baru jenazah tadi baru dapat keselamatan, salaman. Kalau tidak tak selamat jenazah tu. Allahu akbar. Nah habaq kata pun tuan-tuan, dosa kecil, dosa besar, tuan-tuan tengok sabit dengan siapa tuan-tuan buat. Kalau dengan Allah kira dosa besar juga. Kalau dengan orang lagi besar. Dan dua kali double. Nauzubillah min zalik. Tu kita jangan mati dalam keadaan berhutang. Hutang akhir zaman ni banyak orang berhutang tuan-tuan. Lepas tu niat hutang tak mau bayar pula, lagi teruk. Makin jauh dengan orang, makin jauh dengan orang. Kalau tuan-tuan nak berkat harta tuan-tuan, nak berkat diri tuan-tuan, agama tuan-tuan, tuan-tuan berhutang, niat nak bayar. Baca doa ni. Siapa baca doa ni, dia takkan mati dalam hutang. Doa yang saya selalu sebut, Tok Guru saya selalu sebut, Tok Guru saya selalu sebut, baca doa ni setiap kali selepas sembahyang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal,
wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Hutang pi hutang yang dikejar oleh alung-alung. Ni lagi hutang besar lah. Baca doa ni, Allah Ta'ala selamat kita daripada mati dalam keadaan hutang, insya-Allah. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam dengan firman-Nya, ya Uzair, idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sighari wanzur ila man aznabta lahu, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sighari wanzur ila man razaqaka, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'adat ilayya masawir, atau kama qala. Wahai Uzair, jika engkau melakukan dosa kecil, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada zat yang engkau derhakai. Yang kedua, jika engkau perolehi kebaikan sedikit, maka janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan, tetapi ingatlah zat Allah yang telah memberikan rezeki itu kepada kamu. Yang ketiga, jika engkau ditimpa musibah, maka janganlah engkau mengadu aku kepada makhlukku, sebab aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikatku ketika engkau buat maksiat kepada aku. Allahu Akbar. Hadis kursi yang diceritakan oleh Nabi SAW cerita tentang Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala panggil Uzair. Wa qalatil Uzair wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi Uzair ni siapa dia? Orang Yahudi puja-puja. Dia kata anak Allah. Nabi Uzair ni, ada riwayat kata dia ni, Allahumma salli ala, Nabi Uzair ni orang Yahudi salah letak. Dan mereka ni orang Yahudi ni cukup bangga dengan Nabi Uzair. Dan Allah Ta'ala sebut dekat Uzair, ya Uzair, idza aznabatta zamban saghiran fala tanzur ila sigharih. Jika engkau melakukan dosa kecil, maka janganlah melihat kecilnya dosa itu, tetapi lihat zat Allah yang engkau derhakai. Dia sebut 3 perkara, tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Kita sambung pula kisah Syawanah, seorang wali yang takut kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni, dan kita terus munajat minta Allah Ta'ala jadikan negara Malaysia aman damai insya-Allah, dan berkat negeri Perlis khususnya, rakyat boleh merasai nikmat dengan pemimpin yang adil dan berkat, dengan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. InsyaAllah rezeki berlimpah ruah di negeri Perlis. InsyaAllah kita semua selamat daripada fitnah Dajjal insyaAllah. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.